Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Baiklah, pada hari ini semua murid-murid sihat tak? Sihat? Okey, kalau sihat tu Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan sambung topik pelajaran kita yang seterusnya. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baharu, iaitu tajuk 8, berkisahkan ataupun mengenai Yang di-Pertuan Agong. Dan di bawah tajuk 8 ni, unitnya ialah unit 7, iaitu Yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Okey, ke slide yang seterusnya. Jadi perhatian. Di sini cikgu minta murid-murid untuk tumpukan perhatian sedikit mengenai peraturan lah semasa di dalam Google Meet. Tapi buat kali ni cikgu tak buat Google Meet, cikgu cuma buat rakaman. Jadi awak lihat je lah rakaman yang cikgu buat ni. Okey, jadi cikgu akan bacakan dulu peraturan-peraturan dia. Okey. Murid-murid perlu mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan di bawah semasa menjalani sesi Google Meet. Jadi di sini cikgu ada buat 4 peraturan. Jadi kita lihat dulu peraturan yang pertama. Jadi yang pertama ni bersedia di tempat yang sesuai. Kalau awak nak belajar, awak kena buat persediaan lah. Pilih tempat yang sesuai untuk awak belajar. Okay. Yang kedua ialah sentiasa membuka kamera semasa PDP berlangsung. Jadi kalau cikgu buat secara segera ataupun secara online, awak kena buka kamera lah. Yang ketiga ialah menutup mikrofon semasa guru sedang mengajar. Dan yang keempat pula ialah membuka mikrofon apabila diminta ataupun untuk menjawab soalan. Okey. Jadi, cikgu ada satu soalan pantas ataupun soalan cepu mas lah dekat sini. Jadi cikgu ada tayang ataupun tunjukkan satu gambar. Awak semua boleh nampak kan gambar ini? Jadi cikgu nak awak semua tekalah siapakah beliau, siapakah gerangan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Cikgu rasa, cikgu percaya awak semua mesti pernah nampakkan gambar ni. Dekat sekolah ada, dekat berita ada, surat khabar ada, buku teks pun ada. Jadi cikgu nak awak semua tekalah, cuba teka gambar siapakah yang cikgu tunjuk ini. Jadi cikgu bagi tempoh dalam masa 1 minit untuk awak semua berfikir sebelum cikgu menerangkan gambar tersebut. Okey. Okey, baiklah, nampaknya dah cukup 1 minit. Jadi cikgu akan bagi tahulah siapakah nama tokoh tersebut. Jadi bagi murid yang menyatakan ataupun bagi tahu cikgu, jawapannya ialah Sultan Abdullah ataupun Yang di-Pertuan Agong. Jawapan anda adalah betul dan tepat. Jadi tahniahlah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya dapat memberikan nama beliau dengan tepat. Okey. Jadi apakah, cikgu nak tanya lagi satu soalan lah dekat awak semua. Apakah agak-agaknya tajuk kita yang akan kita pelajari pada hari ini? Tapi cikgu rasa soalan ni mungkin cukup senang untuk awak jawab sebab cikgu baru sahaja bagi tahu tadi. Jadi awak boleh cuba jawab dulu, cuba teka sebelum cikgu pergi ke slide yang seterusnya.
Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk yang cikgu dah terangkan lah pada awal sesi rakaman ni tadi, iaitu berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong lah. Cikgu pun tunjuk gambar yang di-Pertuan Agong. Jadi tajuk kita pada hari ni, kita akan belajar mengenai yang di-Pertuan Agong. Okey. Cikgu akan pergi ke slide seterusnya. Objektif pembelajaran. Jadi di sini pada hari ini cikgu telah tetapkan ada 4 objektif yang kita hendak capai lah di akhir sesi PDP kita. Jadi, mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Pada akhir PDP, murid akan dapat satu, melengkapkan 3 daripada 5 kaedah pemilihan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara dengan betul. Yang kedua ialah menulis 1 daripada 3 peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong dengan betul. Yang ketiga pula ialah menyusun 3 daripada 5 istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong dengan betul. Dan yang terakhir iaitu objektif yang keempat ialah mencatat 2 daripada 4 kepentingan menghargai yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan dengan betul. Okey. Jadi berdasarkan objektif tersebut, di sini cikgu ada letakkan ataupun cikgu fokuskan 5 subunit yang tergandung dalam tajuk kita yang akan kita pelajari lah. Di sini kita lihat ada 5. Tapi pada hari ini, kita akan belajar 3 dahulu. Itu yang pertama ialah kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Yang kedua, peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga ialah istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Jadi, yang lagi 2 ni kita akan belajar pada minggu hadapan pula. Okey. Jadi kita lihat dulu subunit yang pertama iaitu Ketua Utama Negara. Jadi yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai Ketua Utama kepada 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Jadi yang di-Pertuan Agong ni ialah Ketua Negara kita lah, bukannya Perdana Menteri ya murid-murid. Jadi kita perlu tahulah bahawa yang di-Pertuan Agong ni lah yang berada pada peringkat yang paling atas sekali dalam pemerintahan negara kita. Dan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong ni ada 3 badan kerajaan yang dipayungi oleh baginda, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Jadi kita lihat satu persatu dahulu setiap badan kerajaan tersebut. Okey. Jadi di sini badan yang pertama ialah Badan Perundangan. Jadi Badan Perundangan ini ialah badan yang menggubal undang-undang negara. Jadi setiap undang-undang negara kita ni, undang-undang yang ada dalam negara kita ni lah telah digubal ataupun dibuat di sini, di bawah Badan Perundangan ini. Nampak? Ini adalah gambar parlimen lah. Itu pusat di mana Badan Perundangan negara kita berada. Yang kedua pula ialah Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ni apa? Badan Eksekutif ni ialah badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Jadi setelah undang-undang dibuat tadi di mana? Di Badan Perundangan kan. Jadi undang-undang yang dah dibuat tu akan dilaksanakan lah. Dan siapa yang akan laksanakan ni? Badan Eksekutif ni lah yang bertindak untuk melaksanakan undang-undang tersebut yang buat dasar-dasar negara kita. Dan ini adalah gambar apa? Siapa tahu? Ini ialah gambar bangunan Perdana Putra, iaitu bangunan yang pusat pentadbiran negara kita lah. Nampak ni. Dekat Putrajaya sana tu. Dan yang terakhir ialah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ni badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Di mana Badan Kehakiman ni mahkamah lah, sebagai kata mudah. Di mana apa-apa kesalahan ataupun berkaitan dengan keadilan ni dibuat di sini, di bawah Badan Kehakiman. Okey. Kita lihat pula kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong.
Jadi bagaimana yang di-Pertuan Agong ni dipilih kan? Mesti awak semua tak tahu macam mana yang di-Pertuan Agong kita ni dilantik sebagai ketua negara. Jadi pemilihan yang di-Pertuan Agong ni dilaksanakan melalui sistem penggiliran antara 9 orang Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Jadi dalam negara kita ni, iaitu sebanyak 14 buah negeri, ada 9 negeri yang mempunyai raja ataupun sultan. Dan daripada 9 sultan inilah mereka akan dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergila-gila tau. Dia bergila-gila, tidak kekal. Dan sistem giliran ni dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Dan pemilihan yang di-Pertuan Agong ni dia dibuat mengikut perlembagaan persekutuan. Jadi memang tak boleh kita lawan lah ataupun kita tentang, sebab dia telah pun termaktub ataupun tercatat di dalam perlembagaan persekutuan negara kita. Jadi kita lihat kronologi dia ada 5. Bagaimana proses-proses pemilihan yang di-Pertuan Agong ini dibuat. Okey. Kita lihat terlebih dahulu proses yang pertama. Itu yang pertama ni kita lihat 9 orang Raja Melayu. Itu seperti yang cikgu cakap tadi tu, dalam majlis Raja-Raja membuat undian sulit. Jadi 9 orang Raja Melayu tu dia mengadakan satu mesyuarat lah untuk membuat undi sulit. Dan undian sulit ni memang sulit lah, tak boleh diketahui oleh orang ramai ataupun orang rakyat jelata. Jadi lepas raja-raja buat undian sulit, dia akan proses yang kedua pula, iaitu majlis raja-raja tadi tu mengisytiharkan nama raja ataupun sultan yang terpilih. Jadi berdasarkan undian tersebut, raja ataupun sultan yang berjaya mendapat undian paling banyak akan dilantik menjadi sebagai yang di-Pertuan Agong ikut majoriti. Dan majoriti yang diperlukan adalah sebanyak 5 undi daripada 9 undi tersebut. Jadi lepas tu surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong akan dihantar ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi satu surat akan diberikan kepada Parlimen lah, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini. Dan Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan tersebut. Jadi lepas Parlimen menerima surat tersebut, Perdana Menteri akan mengisytiharkan ataupun memberitahu kepada khalayak ramai mengenai keputusan tersebut. Dan yang seterusnya ialah yang di-Pertuan Agong akan melafazkan angkat sumpah dan menandatangani surat sumpah. Jadi itu ialah kronologinya. Okey. Jadi kita ke subunit yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan Majlis Raja-Raja. Okey. Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ni agaknya apa? Di sini cikgu telah tulis. Majlis Raja-Raja ni dia telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Duba. Dan apa itu Duba kan? Mesti awak semua tertanya, Duba ni apa? Jadi Duba ni ialah satu lebih kurang macam Majlis Raja-Raja lah. Cuma dia tidak dianggotai oleh setiap sultan ataupun raja yang berada di seluruh negeri-negeri yang ada sultan. Jadi Duba ni dia ditubuhkan pada tahun 1896 dan disertai oleh 4 orang raja. Itu dari negeri Perak, negeri Selangor, negeri Pahang dan juga negeri Sembilan. Jadi kita lihatlah Duba ni dahulu memang dianggotai oleh 4 orang sultan daripada negeri-negeri tersebut lah, sebelum dia bertukar kepada Majlis Raja-Raja. Jadi Majlis Raja-Raja ni dia dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan juga 4 orang yang dipertua negeri. Jadi negeri-negeri yang ada raja ni ketuanya ialah sultan lah. Tapi bagaimana pula dengan negeri yang tak ada raja kan? Contohnya macam negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah persekutuan sana tu, mereka tak ada raja. Tapi macam mana mereka pelantikan ketua negeri mereka? Jadi
pelantikan negeri mereka tu lain dan ia diketuai oleh yang di-Pertua Negeri. Itu yang kita panggil sebagai ketua negeri bagi negeri yang tidak beraja. Dan antara tugas utama Majlis Raja-Raja ialah melaksanakan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Itu ialah inilah apa tugas utama dia, peranan apa yang Majlis Raja-Raja ni buat. Dia buat ni lah satu ni. Satu apa tadi cikgu terang, cikgu pun tak ingat. Cikgu tersasul sikit tadi. Betul lah. Melaksanakan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey. Ni ialah peranan-peranan majlis raja tadi. Peranan majlis raja-raja tadi. Terlihat ada 3 peranan, iaitu sebelum pemilihan, semasa pemilihan dan juga selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong. Jadi kita lihat dahulu peranan dia sebelum yang di-Pertuan Agong ni dilantik. Dia apa yang Majlis Raja-Raja ni buat kan? Jadi Majlis Raja-Raja ni dia memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan terlebih dahulu. Jadi mereka mengadakan mesyuarat untuk menetapkan satu tarikh yang khusus untuk mengadakan mesyuarat pemilihan lah. Okay. Yang seterusnya pula ialah semasa pemilihan, Majlis Raja-Raja ni dia akan melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baru. Jadi mereka akan mengundi lah, seperti yang cikgu cakap tadi tu, melalui undian sulit tu. Dan yang seterusnya selepas pula ialah Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong tu akan diisytiharkan apabila mendapat undian majoriti. Itu undian yang paling ramai. Jadi kita akan ke bahagian yang seterusnya pula. Itu berkaitan dengan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Di sini ada 5 istiadat yang akan kita belajar lah. Jadi kita lihat istiadat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ni, yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi seperti dalam gambar inilah, yang di-Pertuan Agong ni yang warna biru ini, baginda akan melafazkan sumpah bahawa beliau telah memegang jawatan secara rasmi lah untuk memerintah negara. Yang seterusnya ialah yang di-Pertuan Agong pula akan menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Penyimpan mohor besar raja-raja inilah yang menguruskan majlis raja-raja ini. Jadi nampak seperti gambar yang cikgu tunjuk ni, yang di-Pertuan Agong kita masih yang pakai warna biru ini, baginda akan menandatangani surat sumpah. Nampak ni ialah surat sumpah. Kena sign lah sebagai bukti kukuh ataupun satu dokumen yang rasmi bagi membuktikan baginda ialah ketua negara kita. Yang seterusnya, itu yang ketiga ialah Perdana Menteri akan membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Jadi nampak Perdana Menteri kita yang inilah yang pakai songkok ni akan membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada istiadat tersebut. Dan yang keempat ialah yang di-Pertuan Agong akan mengucuk keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Nampak baginda akan mengucuklah keris. Inilah keris akan mengucuk bagaimana macam ni lah. Pak, dia lekatkan dekat muka dia. Dan mengapa ia dilakukan adalah disebabkan sebagai simbolik kepada istiadat tersebut. Dan yang terakhir ialah yang di-Pertuan Agong akan melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Nampak? Dia akan melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Jadi setakat itu sahaja proses PDP kita pada hari ini secara offline lah cikgu buat ni kiranya. Jadi awak semua boleh sambung buat tugasan yang cikgu telah berikan di WhatsApp. Okay. Jadi
Kamu semua boleh terus membuat latihan tersebutlah, dan bila dah siap kena hantar gambar tersebut kepada cikgu. Okey, jangan tangguh-tangguh dan jangan juga tidak hantar, sebab ini tugasan yang cikgu berikan tu dia untuk pentaksiran bilik darjah kita, PBD. Jadi awak kena buat betul-betul lah dia ada markah. Jadi setakat itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.